من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Ghashiyah daripada juz' Amma, dan insya-Allah kita sampai ayat yang ke-25. Kita sampai ayat yang ke-25. Insya-Allah kita sambung ayat 26. Sebelum kita sambung, macam biasa kita tengok apa pengajaran daripada ayat yang lepas dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Okey, ayat yang lepas cerita surah Al-Ghashiyah ialah cerita tentang kiamat. Dan Al-Ghashiyah itu sendiri bermakna yang menutupi. Jadi cerita hari kiamat ini sebenar bagi orang beriman, bagi orang yang mentadabbur ayat-ayat Allah. Apa saja cerita tentang hari kiamat menyebabkan keadaan dirinya semakin takut, semakin gelisah, dan akhirnya mendorong untuknya menjadi lebih baik sebagai persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Sebab hari kiamat ni bukan macam hari gempa bumi, bukan hari macam ada tsunami. Kalau gempa bumi ataupun tsunami pun kita dah bersedia, kita takut sehingga kerja lain tak jadi. Itu baru gempa bumi, baru tsunami. Tapi hari kiamat ni bukan satu tempat, bukan satu kawasan, tapi merangkumi semua tempat. Kalau gempa bumi di Indonesia, di Malaysia mungkin tidak ada. Tsunami di Aceh, di Malaysia masih tenang. Tapi bila berlaku kiamat, semua tempat akan hancur, langit akan runtuh, gunung-gunung akan berkecai, dan tidak ada tempat untuk kita lari. Jadi sepatutnya bagi orang beriman, bila sebut tentang hari kiamat, itulah satu peringatan yang sangat-sangat besar yang sepatutnya akan mengubah kehidupannya. Bahkan banyak surah-surah hari kiamat yang menceritakan tentang hari kiamat yang kata Nabi menyebabkan Nabi beruban. Contoh seperti surah Hud yang banyak menceritakan tentang hari kiamat, termasuk surah Al-Ghashiyah yang Nabi kata bila baca cerita-cerita tentang hari kiamat dalam Al-Quran menyebabkan Nabi semakin cepat berubah. Sebab apa? Walaupun Nabi orang beriman, walaupun Nabi dijamin selamat dunia dan akhirat, tapi hati orang beriman akan sentiasa risau, sentiasa gemetar dengan apa yang akan berlaku, dan yang akan berlaku adalah dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi orang beriman sentiasa takut, yang akhirnya membawa kepada sentiasa bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Jadi cerita hari kiamat yang lepas ialah Allah menceritakan keadaan manusia pada hari kiamat terbagi pada dua. Satu, wujuh yauma idzin khashi'ah, muka-muka yang tunduk hina disebabkan amilatun nasibah, kerja yang memenatkan, kerja yang sia-sia. Sama ada yang dilakukan di dunia semuanya sia-sia, semua tertolak, semuanya menjadi debu. Ataupun disebabkan bebanan pada hari kiamat, sama ada dia dibangkitkan dalam keadaan dia buta, dia pekak, mukanya biru, kepalanya ke bawah, dan dia memikul rantai, maka itu juga menyebabkan dia terbeban pada hari kiamat. Dan Allah juga sebut bagaimana apa makanan dan minuman ahli neraka
pada hari kiamat nanti, iaitu daripada ainin aniyah, air panas yang mendidih. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari', makanan yang busuk, yang berduri, yang bila makan akan menghancurkan isi perut. Dan tempat tinggalnya pun adalah tasla naran hamiyah, akan masuk dan kekal dalam api neraka. Bahkan dalam surah lain juga Allah sebut pakaian ahli neraka juga adalah dipotong, ditempah daripada api neraka, bukan daripada kain. Kemudian Allah sebut pula golongan yang berjaya. Golongan yang kedua iaitu golongan yang wujuhu yawma izin na'imah. Golongan yang kedua ialah golongan yang berjaya, yang mukanya tanda kejayaan bukan pada pakaian, sebab semua ketika itu bertelanjang, bukan pada kereta mewah, sebab semua tidak memiliki apa-apa. Tapi tanda berjaya, tanda bahagia pada hari itu ialah terletak di muka. Jadi Allah kata golongan kedua wujuhu yawma izin na'imah. Wajah hari itu sentiasa berseri-seri disebabkan lisa'yiha radiyah. Puncanya ialah amalannya semasa di dunia, semuanya amalan yang diredai oleh Allah, amalan yang ikhlas kerana Allah dan menepati sunnah Nabi SAW. Kemudian Allah begitu balasannya, fi jannatin aliyah, mereka berada dalam syurga yang tinggi, yang tidak ada gangguan, kata-kata yang lara, yang sia-sia, yang menyakitkan, semua tidak ada. Semuanya salamun salamun, kata-kata yang menghiburkan hati. Dan mereka pula duduk di istana yang di bawahnya mengalir ainun jariyah, sungai-sungai yang 4. Dan mereka juga dalam istana yang tinggi berada pula di atas pelamin-pelamin yang tinggi, fiha sururun marfu'ah. Dan bekas-bekas makanan, bekas minuman siap sedia diatur tanpa perlu order, tanpa perlu menunggu. Dan wa namariku masfufah, bantal-bantal tempat untuk mereka duduk, bersandar dan berehat. Dan juga wazarabiyyu mabthusah, hamparan permaidani yang memenuhi semua ruang, semua tempat. Yang permaidani dalam syurga, bahagian bawahnya pun daripada sutera yang tebal, maka bahagian atasnya adalah daripada sutera yang sangat lembut. Kemudian habis Allah menceritakan apa punca manusia kufur kepada Allah sehingga mereka pergi ke akhirat dan masuk neraka, dan apa juga punca manusia beriman sehingga mereka berjaya di akhirat. Puncanya ialah mereka tidak berfikir tentang kebesaran Allah, seperti Allah sebut afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Kenapa mereka tidak kenal Allah, tidak cinta Allah? Melalui berfikir tentang ciptaan Allah. Jadi punca manusia tak beriman ialah mereka tak kenal Allah, dan punca mereka tidak kenal Allah dan tidak cinta Allah ialah mereka tak guna akal untuk memikirkan tentang siapa pencipta yang sebenar, siapa pemberi rezeki, siapa yang mencipta segala-gala. Yang mereka fikir ialah bagaimana nak makan, bagaimana nak seronok. Sehingga Allah kata dalam surah Muhammad, orang-orang kafir ni mereka makan, mereka berseronok sama seperti binatang. Kalau binatang makan untuk berseronok, orang tak beriman pun tidak ada beza. Makan hanya untuk kepuasan. Kemudian Allah juga tunjuk kepada satu tanda kebesaran Allah selain pada unta, iaitu langit, kepada gunung, kepada bumi, yang semua ada terbentang di depan mata mereka 24 jam. Jadi saluran atau cara untuk kenal Allah, untuk cinta Allah, untuk mentaatinya sangat mudah. Ada depan mata mereka 24 jam. Tak perlu masuk universiti, tak perlu pergi belajar di luar negara. Sebenarnya untuk kenal Allah, untuk cinta Allah dan untuk mentaatinya hanya perlu berada depan Al-Quran sahaja. InsyaAllah dia akan menunjuk pada kita cara untuk kenal Allah, cara untuk cinta Allah dan mentaatinya, dan akhirnya kita akan mendapat termasuk dalam golongan wujuhu yawma izin na'imah, wajah-wajah yang berseri di akhirat. Okey, ayat hari ini Allah nak ceritakan kalau satu golongan masuk neraka, satu golongan masuk syurga, dan akan berlaku kiamat kan. Jadi apa tugas Nabi? Apa tugas kita juga? Ayat hari ini menjawab persoalan apa tugas kita, apa patut kita buat setelah kita tahu kalau buat macam ni masuk neraka, kalau buat macam ni masuk syurga. Maka apa peranan kita dalam menentukan
sama ada diri kita, keluarga kita dan orang lain, untuk memandu mereka ke syurga ataupun membiarkan mereka ke neraka. Apa peranan kita? Okey, kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Fazakir, maka zakir, berilah peringatan. Kalau kita belajar ini fi'il amar, zakir fi'il amar, dan fi'il amar menunjukkan perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Bila wajib, kalau tak buat berdosa. Apa yang wajib ni? Dan perintah ni Allah pertama perintah kepada Nabi, sebab ayat ni pertama turun kepada Nabi. Tapi kaedahnya bila perintah kepada ketua, maka juga perintah kepada anak buahnya. Kalau perintah kepada ketua, kita kena faham perintah itu juga kepada kita semua. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apa tugas kamu? Setelah kamu tahu cerita kiamat, manusia terbagi pada dua golongan di akhirat besok, apa tugas kamu wahai Muhammad? Tugas kamu ialah fazakir, berilah peringatan. Kemudian Allah tak bagi tahu bagi peringatan kepada siapa, ada apa manhajnya, apa kaedahnya, Allah tak sebut dalam ayat ini. Nanti kita akan bincang, Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain. Innama, kenapa engkau kena bagi peringatan? Kenapa engkau wajib bagi peringatan? Kalau tak bagi, engkau berdosa. Sebab innama, sesungguhnya, hanyalah engkau adalah muzakkir, pemberi peringatan. Sebab engkau adalah, ni ayat innama ni, ayat kat sini ni, adalah sebagai sebab. Sebab kenapa engkau kena zakir. Kalau orang tanya, kenapa Nabi kena bagi peringatan? Jawapannya, innama anta muzakkir. Sebab engkau ni memang muzakir, pemberi peringatan. Dia, kalau kita belajar bahasa Arab, kita dah sebut, kita dah jumpa banyak kali ni perkataan innama kan. Asal dia inna, kemudian dia tambah ma, jadi innama. Okey, apa asal makna inna? Inna makna sesungguhnya. Sesungguhnya. Bila kita guna inna, sesungguhnya. Kalau innama, ada inna kan, makna dia sesungguhnya, tapi ada tambahan. Hanyalah. Jadi bila tambah ma, kena ada tambahan makna, iaitu hanyalah. Okey? Bila diguna inna, dalam bahasa Arab, contoh saya nak beritahu, Zaidun tabibun. Zaid adalah seorang doktor. Orang tak percaya. Betul ke? Zaid adalah tabib. Maka untuk menegaskan kenyataan itu, kita pun tambah inna. Jadi sekarang, makna dia berubah tak? Berubah tak? Apa yang berubah? Inna Zaidan tabibun. Apa yang berubah? Bukan? Ni baru inna ni. Makna dia apa? Makna dia tak berubah. Zaid, kalau sebelum inna, Zaid seorang doktor. Bila tambah inna, makna dia Zaid seorang doktor juga. Cuma penegasan. Saya nak tekankan, Zaid memang seorang doktor. Kan?
Tapi ada kemungkinan tak dengan ayat ni inna Zaidan tabibun, ada kemungkinan tak Zaid buat kerja lain? Ada. Okey? Tapi bila saya tambah inna ma Zaidun tabibun, makna telah berubah. Bukan setakat saya nak beritahu Zaid adalah seorang doktor, tapi saya nak tambah satu lagi makna apa? Makna Zaid tak ada kerja lain, kerja doktor je. Kalau Zaid selain pada doktor, dia buat kerja part time kan, maka inna ni salah guna. Boleh? Jadi sekarang Allah guna apa ni? Inna maka anta, inna. Kalau inna Muhammadun muzakkir, sesungguhnya Muhammadan adalah seorang muzakkir. Kalau inna Muhammadan muzakkir, makna sesungguhnya Muhammad adalah seorang pemberi peringatan. Tapi ayat ni ada kemungkinan tak Nabi Muhammad buat kerja lain? Sambil-sambil tu dia jual bilis ke kan? Jual online ke? Ada tak? Ada? Mungkin dia bela kambing ke? Tapi bila Allah guna innama Muhammadun muzakkir, apa makna dia? Jadi ada tak sambil-sambil Nabi Muhammad berdakwah dia buat kerja lain? Berniaga ke kan? Untuk sara keluarga? Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Itu sebelum dilantik sebagai rasul. Gembala kambing sebelum. Bila turun ayat ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir, habis. So mana lepas turun ayat ni dia tinggal semua? Tak ada, tinggal semua. Sebab tu Allah guna innama. Jadi bila innama, kerja Nabi satu je, iaitu muzakkir. Berapa lama ni? 23 tahun. Dan berapa hari seminggu? 7 hari seminggu. Dan satu hari berapa jam? 24 jam satu hari. Inilah kerja Nabi. Boleh? Jadi sebab tu Allah perintah pada Nabi zakir, jangan buat kerja lain. Allah tak kata kul makanlah. Allah tak kata apa? Famshu fil ardi, berjalanlah di atas muka bumi, tengoklah ciptaan Allah. Jangan, sebab apa? Kerja kamu satu je, muzakkir. Boleh? Okey, kerja Nabi ni ada upah ke tak? Kalau tak ada, Nabi makan apa? Saya nak tanya, cuba kita fikir. Kalau doktor, kerja dia merawat fizikal manusia kan? Kencing manis ke apa ke? Doktor dibayar tak? Dibayar tak? Dan patut tak dibayar pada doktor? Patut tak? Kenapa patut? Dia buat kerja. Okey. Antara kerja doktor menyelamatkan fizikal manusia dengan kerja Nabi menyelamatkan jiwa manusia, mana lebih besar? Mana lebih mahal? Okey. Kalau kerja Nabi lebih mahal daripada kerja doktor, kenapa doktor patut dapat upah, Nabi tak patut dapat upah? Yalah, kerja Nabi lagi besar, lagi patut dapat upah. Takkanlah bila sebut kerja agama free je. Upah dia lagi besar di kemudian hari. Tapi Allah sebut tak? Allah sebut tak upah Nabi? Fazakir, upah kamu fil akhirah. Tak ada. Jadi macam mana kita nak faham? Kerja Nabi satu je, tapi tak diberitahu gajinya berapa. Macam Fadil, saya nak bagi kerja pada entah ni. Entah pun tanya, berapa gaji? Tak tahu. Agak-agak entah terima tak kerja tu? Cuba bayangkan kita duduk tempat Nabi. Kerja dia 24 jam, tapi gajinya tak tahu berapa.
Dan kita itu satu bab kan. Yang kedua, kita juga fikir, aku nak makan apa ni? Betul tak? Nabi pernah tak berfikir bila Allah perintah berdakwah dan kerja Nabi satu je, Nabi pernah tak berfikir dan bertanya, aku nak makan apa ni? Kalau keluar pagi berdakwah, petang berdakwah, malam berdakwah, aku nak makan apa? Pernah tak Nabi persoalkan? Pasal apa tak? Kita kalau beritahu, ni awak ditugaskan buat kerja dakwah, berapa gaji? Tak tahu. Kita akan soal tak? Soal tak? Goyang ke tak pergi? Jadi kenapa Nabi tak soalkan? Ha? Apa dia? Mana Nabi tahu? Pergi buat kerja, contohlah, pergi ke Taif kan? Pergi sampai berjalan kaki 100 kilometer kan? Kalau kita fikir tak, ni RNR pun tak ada. Pergi sana kawan pun tak ada, kedai pun tak ada, nak makan apa? Agak-agak Nabi fikir tak macam kita? Tak. Kenapa Nabi tak fikir? Kita bila minta kerja je, pertama kita tanya apa? Gaji. Berapa gaji? Berapa allowance? Ada bonus tak? Itu masa dah lepas tadabbur tu. Kenapa? Tak, persoalannya kenapa Nabi tak pernah tanya dan Nabi tak terfikir pun pasal gaji ataupun pasal makan. Dan kita ni yang pertama bila kerja, sebut kerja je, pertama kita akan tanya pasal gaji. Kenapa? Nabi banyak fikir? Yalah, kalau Nabi berdakwah, Nabi perlu tenaga kan? Dan Nabi perlu makan. Kalau tak ada gaji, tak ada jaminan, macam mana Nabi nak berdakwah kepada orang? Ente bila musafir bawa barang tak? Bawa. Kemah pun bawa kan? Nabi pergi Taif mana bawa kemah? Cuba fikir. Ini tadabbur. Kenapa Nabi tak fikir? Nabi tak pernah fikir, tak pernah merunguk pun. Dari mana Nabi yakin? Dari mana Nabi yakin? Jawapan tu dah dekat dengan jawapan yang betul. Nabi yakin pada Tuhan. Siapa? Nabi kenal tak Tuhan? Jadi yang suruh Nabi berdakwah siapa? Tuhan ni memiliki apa? Jadi kalau Tuhan yang memiliki segala-gala, Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang bagi rezeki pada semua manusia termasuk yang kafir, tiba-tiba Tuhan tu suruh aku berdakwah, tak kala Tuhan tak bagi aku makan. Betul? Jadi langsung Nabi tak persoalkan. Sebab yang suruh adalah pemberi rezeki. Yang kita dah tanya pasal rezeki sebab apa? Yang kita selalu dah tanya, bila nak minta kerja, tanya berapa gaji. Kenapa kita selalu bertanya? Allowance, pencennya, semua kita tanya. Sebab apa? Sebab kita bukan buat kerja yang Tuhan suruh. Betul tak? Kita bukan buat kerja yang Tuhan suruh. Sebab tu kita tak yakin rezeki. Kita buat kerja, bos tu suruh. Jadi kita nak jaminan daripada bos. Sebab kita buat kerja dia. Betul? Itu bezanya. Nabi cukup yakin yang suruh dia berdakwah pencipta langit dan bumi. Takkanlah Tuhan akan biarkan Nabi mati kebuluran. Jadi langsung Nabi tak timbul persoalan. Okey. Dan sebab itulah mesej Nabi dan semua para Nabi lah, la nas'alukum ajra. Kami tak pernah minta upah daripada kaum ataupun daripada mad'u. Kami tak pernah minta upah. Sebab kedua, kenapa Nabi tak minta upah? Dan kenapa Allah tak suruh pun Nabi minta upah, bayaran daripada orang yang dia dakwah? Kenapa? Betul lah, Nabi dah yakin Allah akan bagikan yang lebih baik. Tapi sebab yang kedua, kenapa Allah tak suruh Nabi minta? Dan Nabi pun tak minta kan? Subhanallah. Manusia ni, dakwah yang dibawa oleh Nabi semua nafsu tak suka.
Betul? Walaupun itu baik untuk dia. Nak selamatkan dia daripada neraka. Bukan nak selamat daripada celaka kat dunia ni. Nak selamat daripada masuk api. Tapi semua berlawanan dengan nafsu. Manusia tak suka. Bila manusia tak suka, minta upah pula. Agak-agak manusia terima tak dakwah tu? Oh, sebab tu Allah tanya dalam surah Al-Mu'minun. Cuba buka. Surah Al-Mu'minun. Ayat 72. Am tas'aluhu kharjan fa kharaju rabbika khairun wa abqa. Wa huwa khairu ar-razikin. Okey. Allah tanya Nabi, am tas'aluhum, cuba terjemah. Ataupun kamu meminta pada mereka, mereka ni siapa? Orang-orang musyrikin Mekah, kharjan, upah. Kharjan, upah. Allah tanya Nabi, adakah kamu minta upah daripada mereka? Allah tahu tak Nabi tak minta upah? Kenapa Allah tanya juga? Allah tahu Nabi tak minta upah, tapi Allah tanya juga Nabi. Ataupun kamu minta upah daripada mereka? Apa tujuan soalan? Kita yang kemudian ni tahu lah situasi masa tu Nabi memang tak minta upah. Tapi tak perlulah tanya soalan, kan? Ada ayat lain banyak para Nabi berkata, la nas'alukum ajra. Kami tak pernah minta upah. Itu bukan dalam bentuk soalan, tapi kenyataan. Yang ni dalam bentuk soalan. Allah tanya Nabi, ataupun kamu minta daripada mereka upah? Allah nak sindir apa ni? Nak sindir orang kafir. Apa sindirannya? Tak minta duit pun. Ha? Tak minta duit pun ni. Yang kamu nak ajak mereka ni benda yang baik dan menguntungkan mereka sendiri. Kenapa mereka tak nak ni? Benda yang baik untuk mereka. Dan Nabi tak ada kepentingan pun. Ataupun mereka tak nak terima dakwah ni sebab kamu minta upah. Kamu tak minta upah. Makna apa ni? Dakwah diberi percuma tapi mereka masih tolak. Allah nak bagi tahu orang munafik ni memang bukan tak nampak kebenaran tapi sombong, degil, bodoh. Kan? Ni orang bagi percuma pun. Kalau Nabi berdakwah secara percuma, mereka tolak. Kalau Nabi tetapkan harga, nampak tak sekarang? Banyak penghalang orang tak boleh terima kebenaran. Antara sebabnya apa? Penceramah letakkan harga. Penceramah letakkan harga. Apatah lagi kalau letak harga mahal. Akhirnya, tak apalah, kami tak nak belajar lah. Akhirnya dia dalam kejahilan. Puncanya apa? Mereka letak harga. Bahaya tu. Bahaya tu. Macam mana kamu letak harga, kamu buat kerja Tuhan, dan Tuhan kata apa ni? Fakharaju. Cuba terjemah. Fakharaj, upah. Rabbika, Tuhan engkau adalah khairun, lebih baik. Jadi kenapa kamu minta upah manusia sedangkan kamu tahu yang Allah bagi adalah lebih baik? Mana apa tu? Kamu macam tak yakin je yang Allah nak bagi. Dan Allah kata, wa huwa khairu ar-raziki. Dia adalah sebaik-baik. Jadi cuba kita tanyalah muhasabah untuk diri kita. Bila kita mengajar agama, ceramah ke, tiba-tiba kita letak harga. Kenapa kita letak harga? Sedangkan Allah kata, yang Allah nak bagi adalah lebih baik. Yang kedua, antara Allah dengan orang yang kita minta tu, siapa pemberi rezeki yang terbaik? Kenapa kita masih minta pada dia? Mana kita ada masalah apa tu? Keyakinan. Dan nampak tak antara sebab Islam tak berkembang dengan cepat? Kalau berkembang pun sekitar siapa? Orang yang berduit lah.
Orang yang boleh bayar duit. Betul tak? Sebab tu orang miskin, mana ada orang buat seminar dakwah di kampung? Mana ada? Tak ada. Seminar fake di kampung, tak ada. Siapa nak bayar? Nampak tak bahaya tu? Dan bila Nabi tak minta upah, dakwah Nabi berkembang semua tempat tak? Semua. Batulah ciri-ciri dakwah. Ulama sebut apa dia? Ciri-ciri dakwah ialah kita kena hak mad'u. Hak orang yang jahil ialah kita wajib pergi tempat dia. Dan kita perlu ikut keadaan dia. Sebab apa? Sebab dia memang nafsu tak suka pada kebaikan. Kalau kita nak jemput dia datang, sampai mati dia tak akan datang. Apatah lagi kita letakkan harga, kan? Okey, ceramah saya bayar RM20. Orang kampung mati tak bayar. Nampak tak? Jadi sepatut kita kena pergi. Yang kedua, jangan minta upah. Yang ketiga, bantu mereka. Kalau mereka perlukan duit, bagi. Sebab mereka miskin, kan? Jangankan nak bagi upah pada kita, mereka makan pun tak cukup. Satu kezaliman bila kita minta pada orang miskin bayaran harga kelas ataupun pengajian. Okey. Satu lagi, tak patut minta upah sebab kita buat dakwah ni wajib ke sunat? Wajib. Wajib, kan? Jadi kalau buat perkara wajib yang Allah wajib pada kita, patut tak kita minta upah? Macam kita solat, kan? Solat wajib, kan? Adakah patut, ya Allah aku dah solat bagi upah? Adakah patut? Tak. Kamu sebagai hamba, kamu wajib buat. Upah tu tak perlu sebab kamu hamba, aku Tuhan. Okey. Kemudian Allah sebut tak berdakwah kepada siapa ni dalam ayat ni? Fazakir, sebut tak? Tak. Bila tak sebut maksudnya untuk semua sekali. Ada tak fazakir ahla al-Madinah? Berilah peringatan kepada orang bandar. Tak ada. Tak ada. Bila Allah tak sebut, maknanya wajib kamu sampai pada siapa? Bila kamu berilmu, wajib kamu sampai pada semua orang jahil. Lagi dia jahil, lagi kamu kena berdakwah. Ya Allah, tengok sistem kita, kan? Buat kuliah maghrib di masjid setiap hari, kan? Bertahun-tahun. Kepada siapa tu? Orang yang dah berilmu, kan? Orang yang insya-Allah orang yang beriman, orang yang soleh. Yang tak datang, lagi ramai, kan? Berpuluh-puluh ribu di luar dan jahil agama, tapi tak pergi. Salah tu. Jadi akhirnya kita kadang-kadang kononnya kita mendakwa, kita sunnah, tapi cara kita berdakwah tak ikut sunnah, kan? Iaitu berdakwah apabila dijemput dan berdakwah apabila dibayar. Okey, dakwah kena semua sekali, tanpa membeza orang miskin ataupun orang kaya. Sebab itulah sasaran dakwah Nabi yang paling ramai siapa? Orang bandar, orang kaya ataupun orang miskin? Orang miskin. Sebab mereka lebih memerlukan ilmu. Jangan biarkan mereka miskin harta dan ditambah lagi dengan miskin ilmu. Okey, dakwah untuk semua. Kemudian tapi akhirnya siapa yang ikut dakwah ni? Tak, yang terkesan dengan dakwah siapa? Tapi sekarang dakwah tak sampai pada orang miskin. Dakwah berlega ke sekitar orang bandar, kan? Tapi Allah sebut akhirnya walaupun dakwah untuk semua, tapi yang betul-betul berkesan dengan dakwah siapa? Baca surah ni, surah Al-A'la. Fazakir in nafa'ati az-zikra. Kemudian lepas tu apa dia? Sayazakkaru man yakhsha. Berilah peringatan bila du'in sekiranya nafa'ati zikra. Peringatan itu memberi manfaat. Bila soalan dia, bila nak bagi peringatan? Bila nak bagi peringatan? Pagi ke petang ke? Waktu berjabat ke?
ataupun weekend ke? Ataupun ketika pakcik tu dah pencen, dah tua, telinga tak berapa dengar? Bila ni? Kalau ikut ayat ni, fazakir, berilah peringatan sekiranya peringatan itu memberi manfaat. Macam mana kita nak tahu peringatan itu memberi manfaat? Sebab itulah pendakwah dia kena pilih waktu yang sesuai, kena pilih tempat yang sesuai, supaya apa? Dakwah tu berkesan. Jangan orang tengah sibuk dengan urusan dunia, kita pergi berdakwah, tak sesuai. Orang sibuk masalah hutang, kita pergi berdakwah, tak sesuai. Contoh, Nabi pergi ke pasar, tempatnya pasar. Jadi dakwah Nabi ni sikit je, peratus yang di masjidnya sikit sangat, yang banyaknya di luar, di pasar, di tengah jalan, ketika berperang, ketika duduk dengan kanak-kanak. Jadi bila Nabi pergi ke Madinah, ke pasar, Nabi jumpa satu bangkai kambing yang cacat. Masa tu Nabi ambil peluang untuk berdakwah. Ini inna fa'anti zikra. Masa tu peringatan akan memberi kesan. Jadi Nabi pun akak bangkai anak kambing yang cacat, Nabi tunjuk pada para sahabat. Ada dua riwayat lah. Satu riwayat, Nabi tanya, kenapa tuan punya kambing ni, bangkai kambing ni buang kambing tu? Sahabat menjawab, sebab itu dah bangkai, tidak ada nilai. Maka Nabi pun berdakwah. Nabi kata, kamu sekarang sedang datang ke pasar nak cari dunia kan? Sebenarnya dunia ni lebih hina daripada bangkai anak kambing ni. Itu mesej dakwah tu. Boleh? Jadi Nabi nak beritahu dunia hina, Nabi pergi ke pasar dulu, kemudian jumpa anak kambing, sesuai. Sebab sahabat nak cari dunia. Nabi nak cerita pasal dunia ketika sahabat mencari dunia. Boleh? Apa maksud? Bangkai anak kambing lebih hina daripada dunia. Apa maksud dia? Yelah, bila tak ada nilai tak perlu cari. Jangan jadikan dunia matlamat, sebab dia tak ada nilai. Jangan cinta dunia, sebab kalau kamu cinta dunia, macam kamu cinta bangkai nak kambing. Habis nak buat apa dengan dunia? Cari dunia untuk cintakan akhirat. Cari dunia, guna dunia untuk bila kamu cari dunia dan dengan dunia kamu cari lagi dunia, kamu mencari bangkai nak kambing. Benda yang tidak ada nilai. Semua kamu akan tinggalkan. Okey. Dan Allah kata apa? Saya zakaru man yakhsha. Akhirnya, siapa yang akan mendapat peringatan? Man yakhsha. Orang yang? Siapa yakhsha? Yakhsha? Yang takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Siapa pula yang takut pada Allah? Yang bila dengar peringatan, bila dengar tadabbur, terus berubah. Terus menangiskan. Siapa ni? Yang takut pada Allah siapa? Allah sebutkan dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang hanya takut pada Allah daripada hamba-hambanya ialah orang yang berilmu. Iaitu ilmu apa ni? Yang takut pada Allah, orang yang berilmu. Ilmu apa ni? Ilmu agama, ilmu kena Allah. Kalau dia kena Allah, dengar peringatan, terus memberi manfaat. Sebab tu kita tengok ramai tak orang pergi kelas kan, tapi tak berubah. Masih cintakan dunia kan. Akhlak dia tak berubah, panas barangnya sama je. Sebab apa? Dia bukan orang yang berilmu. Dia tak kenal Tuhan. Okey? Tengok tukang sihir Fir'aun. Dia takut tak pada Allah? Kenapa dia takut pada Allah? Sebab dia ulama tak? Tukang sihir Fir'aun, ulama tak? Ulama ke tak? Kalau tak, kenapa dia takut pada Allah? Yalah, masa dia beriman tu, dia ulama tak? Dia ulama kan? Ulama bahagian apa? Ulama di sini maksud ialah orang yang kenal Tuhan. Kadang-kadang berapa ramai yang belajar sampai PhD kan, bahagian agama, tapi dengan azan tak rasa apa-apa, dia bukan ulama. Sebab definisi ulama takut pada Allah. Dan tukang sihir Fir'aun, bila tengok je mukjizat Nabi Musa, terus tak dia kenal Allah. Apa bukti dia kenal Allah? Dia ulama masa tu.
Terus dia sujud. Dan dia tak takut pada ancaman. Dia tak takut hilang pekerjaan. Dia tak takut tangan dipotong. Sebab apa? Sebab dia kenal Tuhan. Apa yang di sisi Allah jauh lebih baik. Okey. Jadi kadang-kadang nak jadi ulama ni tak perlu belajar 4 tahun. Kadang-kadang tak perlu belajar sampai PhD. Kadang-kadang tak perlu masuk kelas tadabbur sampai habis 30 juzuk. Kadang-kadang dengan satu ayat aja dia boleh jadi ulama. Bila tu? Bila dia takut pada Allah. Okey. Silibus. Apa pula silibus ni? Sebagai muzakkir, pendakwah. Nak pakai apa? Al-Quran dan hadis. Ada dalil? Ada dalil tak wajib berdakwah menggunakan Al-Quran? Cuba buka akhir surah Qaf ayat 45. Last sekali. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Ini Allah kata fadzakir, tapi Allah tak bagi tahu silibusnya apa. Surah Qaf ni, akhir surah Qaf Allah bagi tahu silibusnya apa. Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Jadi sebab itulah sepanjang dakwah, bermula dakwah, Nabi dilantik sebagai Rasul, apa Nabi cerita pada orang musyrikin Mekah? Ada tak Nabi cerita selain daripada Al-Quran? Tak ada. Sebab apa? Sebab ini perintah Allah. Fadzakir bil Quran. Dan buktinya, kenapa soalan, kenapa kena bagi peringatan pada manusia dengan Quran? Quran termasuk hadis, hadis pun termasuk. Sebab dua-dua adalah wahyu. Tak perlu cakap kata-kata manusia, tak perlu syair, tak perlu ayat-ayat sastera. Kalau kamu bagi dengan Quran, cukup. Kenapa? Bila ayat Allah, maka ayat itu sangat sesuai dengan manusia. Allah yang mencipta manusia, Allah yang lebih tahu apa yang paling baik, peraturan yang paling sesuai untuk manusia, iaitu Al-Quran. Kalau sebut cerita kata-kata manusia, dia tak boleh. Kalau terkesan pun tak bertahan lama. Quran boleh mengubah manusia. Dan terbukti tak? Dengan Quran Nabi boleh ubah masyarakat Arab yang jadi penyembah berhala berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, yang bergaduh beratus-ratus tahun, akhirnya bersatu dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan sekarang ramai tak yang mengajar agama, yang berdakwah? Ramai. Kelas-kelas agama banyak, semakin banyak tak? Tapi semakin bersatu ke semakin berpecah? Apa sebab? Ini bukan orang kafir dengan orang Islam berpecah, sesama Islam. Apa sebab? Kalau buka YouTube kan, ustaz ni kutuk ustaz tu, ustaz tu kutuk ustaz ni kan. Pergi masjid ke dengar kuliah pun lebih kurang sama. Nampak sangat perpecahan semakin ketara. Apa sebab? Tak ikut silibus. Yang ni cakap pasal apa? Pasal pendapat dia. Yang ni cakap pasal pendapat dia. Yang ni cakap pasal kumpulan dia. Yang ni cakap pasal guru dia. Yang ni cakap pasal mimpi guru dia. Bergaduh tak? Bergaduh. Sebab bila pendapat manusia berbeza tak? Ya, berbezalah. Tapi bila ikut Quran, berbeza ke satu je? Sebab tu Nabi dalam tempoh 23 tahun, Nabi berjaya menghilangkan kufur dan syirik di Mekah, di Madinah, dan Nabi berjaya mempersaudarakan bangsa Arab yang bergaduh, bunuh-membunuh beratus tahun dengan Quran. Sebab tu Allah kata fadzakir bil Quran. Ini yang ramai kita dengarkan. Tengok-tengok ceramah agama 1 jam, tapi satu ayat Quran pun tak keluar. Yang keluar apa dia? Guru saya. Amalan ni saya dapat daripada mimpi habis. Lepas tu cerita pula bab capal kan. Capal tak ada kaitan dengan Quran. Kalau ucapan Nabi kita muliakan, betul. Tapi logo yang kamu buat tu, kenapa kita nak muliakan? Itu bukan capal Nabi. Nanti orang marah pula kan. Saya nak tanya, kalau kita duk
Berdek cerita pasal capa ke pasal logo, Islam akan menjadi semakin kuat tak? Umat akan menjadi semakin bersatu tak? Tak. Fazakir bil Quran. Orang nak dengar Quran, orang nak dengar apa yang Tuhan cakap, apa yang Tuhan suruh, bukan pendapat kamu. Okey. Jadi sunnah Nabi yang terbesar apa dia? Sunnah Nabi yang terbesar? Sebakan dakwah. Dan silibusnya? Jadi kenapa? Saya pun tak faham lah. Minta maaf lah. Saya sangat-sangat tak faham. Kenapa kita nak cerita benda-benda yang kecil, yang remeh, kan? Sampai dah 20 tahun, 30 tahun kita berdakwah, kita berceramah, kita mengajar, tapi menyebabkan kita semakin berpecah belah. Kenapa? Cuba semua cerita Quran. Cerita Quran, hadis. Saya yakin semua akan bersatu. Sebab Quran tidak ada percanggahan. Dia daripada Allah. Okey? Cuba buka surah ni. Surah Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa manittaba'ani. Kan? Kemudian lepas tu Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Okey. Allah perintah pada Nabi. Qul, katalah wahai Muhammad. Allah perintah pada Nabi supaya cakap pada siapa? Pada umat dia lah, termasuklah kita. Apa dia cakap apa? Bagi kita pada umat kamu, hazi sabili. Ini jalanku. Apa jalan Nabi ni? Ad'u ila Allah. Apa dia? Aku mengajak manusia kepada Allah. Tengok message dakwah jelas jelas. Apa dia? Kalau ikut ayat ni apa dia? Ad'u ila Allah. Tugas aku mengajak manusia kepada, jelaskan. Ada tak Nabi mengajak pada kumpulan dia, kepada tarikat, kepada mazhab? Tak ada. Ataupun kepada pendapat dia? Tak ada. Aku mengajak manusia kepada Allah. Jelas. Kemudian, ala basirah. Satu, kepada Allah. Yang kedua, basirah apa dia? Apa makna basirah? Hujah yang? Apa hujah yang paling nyata, paling jelas dan tak mungkin bercanggah? Apa dia? Quran. Jadi dakwah mesti jelas, iaitu bukan ajak pada kumpulan, bukan ajak pada parti, bukan ajak pada tarikat, tak. Tapi ajak kepada Allah. Yang kedua, manhajna dengan dalil, bukti. Jadi kalau kita belajar, kita tanya dalil, jangan marah. Sebab Islam mesti ada basirah. Islam mengajar kita nak buat apa-apa mesti ada dalil. Ada orang marah kan? Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Yalah, Quran mengajar kita minta dalil. Sebab ini daripada Allah, kita nak sembah Allah tak boleh nak pandai-pandai. Kemudian siapa yang buat kerja Nabi ni? Berdakwah kepada Allah. Ini dakwah ni fa'il mudhari'. Bila fa'il mudhari' menunjukkan sepanjang masa. Siapa yang buat kerja Nabi ni? Bersama Nabi siapa? Ana. Nabi kata aku dan wa manittaba'ani, dan orang yang ikut aku. Apa ni? Yang buat kerja mengajak manusia kepada Allah, aku dan orang yang ikut aku. Maknanya bukti ataupun tanda yang paling jelas orang itu ikut Nabi apa dia? Orang ni betul-betul ikut sunnah Nabi. Apa bukti paling jelas? Ni, ad'u ila Allah ala basirah. Yang solat cara Nabi tapi tak berdakwah, belum ikut Nabi. Itu ikut hanya 1%. Cara haji ikut Nabi tapi tak berdakwah, belum ikut Nabi. Itu hanya 1%.
yang jelas sunnah Nabi apa dah? Berdakwah ala basirah. Sebab Nabi adalah muzakkir. Berapa ramai yang mendakwa pencinta sunnah tapi tak buat kerja dakwah. Betul kan? Jadi Nabi nak bagi tahu, aku dan orang ikut aku, itulah yang buat kerja dakwah. Kalau dia tak buat kerja dakwah, dia belum ikut aku sebenar. Wa subhanallah, maha suci Allah, dan tidaklah aku daripada orang yang musyrikin. Okey. Kemudian Allah beritahu lagi penegasan, engkau hanya muzakkir. Maka Allah tegaskan lagi, lasta, bukan engkau, lasta bukan engkau alaihim, ke atas mereka, bimusaitir. Apa makna musaitir? Sebagai penguasa. Musaitir mana menguasai. Apa maksud ayat ni? Ayat 22 ni sebenarnya Allah nak jelaskan apa makna muzakkir. Makna muzakkir juga ialah kamu tak boleh nak paksa orang. Sebab kamu hanya muzakkir. Kamu sampai je. Orang tak nak beriman, itu bukan kerja kamu. Kalau kamu paksa dia, kamu bukan muzakkir, kamu musaitir. Boleh? Ini pun satu hal juga. Kadang-kadang bila kita berdakwah pada saudara mara kita kan, mereka tak dengar, kita marah, kita mengamuk. Salah. Bila kita marah, kita mengamuk, kita adalah musaitir. Kita nak paksa dia terima. Salah. Allah kata, Nabi, sehebat Nabi pun tak boleh paksa orang. Maka kita ni bukanlah hebat. Janganlah paksa. Kerja kamu muzakkir sampai. Dah habis tanggungjawab kamu. Cukup. Kenapa nak pening-pening fikir? Boleh? Sebab itulah Nabi, ayat ni sebagai, ayat 22 ni sebagai hiburan kepada Nabi. Kenapa? Sebab Nabi bila bagi peringatan, Nabi nak orang tu beriman. Maka Allah tegur. Kenapa ni? Kamu muzakkir bukan musaitir. Dan kita tahu kan banyak ayat Quran yang Nabi sangat-sangat sedih bila orang kafir tak beriman. Cuba buka surah Al-Kahfi. Ayat 6. 6 ke 7? 6. Apa dah? Fal'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Cuba terjemah. Fala'allaka, maka la'allaka apa dah? Moga-moga engkau ni bakhi'un makna muhlikun. Moga-moga engkau ni Tuhan kata orang yang nak membinasakan nafsakah, diri engkau. Nabi ni sampai tahap nak binasakan diri sendiri. Kenapa ni? Apa yang mengecewakan Nabi? Ala asarihim, disebabkan kesan-kesan orang musyrikin. Apa kesan pada orang musyrikin? Setelah Nabi zakir, setelah Nabi pagi, petang, siang, malam, apa kesannya? Illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman bihadzal hadis, dengan Al-Quran. Jadi kesan setelah Nabi berdakwah, orang musyrikin tak nak beriman. Kesan pada Nabi apa dah? Asafa, sedih. Sedih sampai tahap bakhi'un nafsaka, nak binasakan diri. Boleh faham? Ini ada unsur muzakkir ke musaitir? Musaitir. Sebab tu Allah tegur. Kenapa kamu sedih ni? Sedangkan kamu dah muzakkir dan kamu bukan musaitir. Kalau dia tak beriman, siapa yang berdosa? Kamu berdosa tak? Tak, sebab kamu dah muzakkir. Dan satu lagi surah Luqman ayat 23 ke? Wa man kafara fala yahzunka
kufruhu. Cuba terjemah. Waman? Dia siapa yang kafara? Siapa yang kufur? Setelah Nabi berdakwah, muzakkir, kufur lagi. Apa sikap Nabi setelah orang tu masih kufur? Allah kata, fala yahzunka. Janganlah kekufuran orang tu menduka citakan engkau. Makna apa tu? Bila Nabi berdakwah, orang kafir tak beriman, Nabi marah ke Nabi sedih? Ha? Nabi dah berdakwah pada orang kafir tak beriman. Nabi marah ke ataupun Nabi sedih? Ha? Apa dia? Nabi sedih ke Nabi marah? Ha? Tak, kalau ikut ayat ni Allah kata siapa yang kufur, maka janganlah kekufurannya menyedihkan engkau. Allah larang Nabi apa ni? Jangan. Makna Nabi sedih tak? Apa yang menyedihkan Nabi? Orang tak terima dakwah. Setelah Nabi, ya Allah, apa pengajaran untuk kita? Apa pengajaran untuk kita? Ha? Kita pernah tak sedih tengok orang kafir tak beriman dalam sepanjang hidup kita? Berapa kali kita sedih? Susah nak jawab kita sedih kan? Sebab apa? Sebab kita memang tak layak sedih pun. Kita tak layak sedih. Sebab apa? Kita tak dakwah. Memang kita tak kesian pada mereka. Sebab tu kita tak berdakwah. Bila kita tak berdakwah, kita tak kesian. Jadi apa perlu kita sedih? Betul tak? Nabi sedih, mereka kafir. Maka Nabi pun berdakwah siang dan malam. Bila mereka masih tak beriman, Nabi tetap sedih. Ya Allah. Beza tak kita dengan Nabi? Dalam kerja tak ada upah. Dalam orang maki, tapi masih Nabi kesian pada mereka. Ini ciri-ciri pendakwah apa dah? Kena kesian pada mad'u walaupun kafir. Okey, soalan dia, kenapa Nabi kesian? Nabi kan dah jalankan tanggungjawab. Nabi tak bersalah pun. Nabi muzakkir. Kenapa Nabi kesian? Kan nanti orang kata, ustaz, kenapa kita nak kesian orang kafir? Dia lawan Tuhan. Lantak dia lah, dia nak masuk neraka pun. Itu hati keras kan? Jadi Nabi dah berdakwah. Dan Nabi dah lepas tanggungjawab. Dia mesej dakwah dah sampai, dia yang tolak. Apa perlu Nabi sedih? Kenapa Nabi sedih? Kita tak tahu kan? Sebab tu kita tak sedih. Nabi bukan fikir Nabi kena maki. Nabi bukan fikir Nabi kena baling batu. Tak. Nabi fikir masa depan orang tu. Ya Allah, kamu akan masuk neraka, duk kekal dalam tu, makan pula dorek, minum pula air panas mendidih, baju pula. Ya Allah, itu Nabi sedih. Faham? Dan Tuhan pula sayang pada Nabi. Tuhan hiburkan Nabi, jangan sedih. Kamu tak berdosa. Ya Allah, beza tak kita? Sebab tu saya nak tegur diri saya dan semualah. Jangan duk cerita-cerita bab apa ni? Bab benda yang remeh-temeh capal. Tapi tak sedih pun orang kafir di luar sana tak beriman. Bahkan kita tak berdakwah apa pada mereka. Kita asyik duk bergaduh sama sendiri. Berapa ramai pendakwah penceramah sedih bila tengok orang kafir tak beriman. Tak ada. Kalau kamu sedih, pergilah berdakwah. Jangan buang masa dengan bergaduh. Betul tak? Cerita benda yang remeh-temeh sampai tak habis-habis. Bergaduh je. Geram. Tak marah tu. Itu. Okey, illa kecuali, ini illa bukan makna kecuali. Engkau muzakkir. Bila mereka tak beriman, engkau bukan musaitir. Habis yang tak beriman tu macam mana? Allah kata lakin, illa ni makna lakin. Tetapi man, siapa? Tawalla, berpaling, wa kafar, dan kufur. Kamu dah muzakkir dan kamu tak boleh nak paksa dia beriman. Dia terus berpaling dan kufur. Maka serah pada Allah. Allah kata apa? Wa yu'azzibuhu. Maka Allah akan
azabnya dengan apa? Azab yang akbar. Akbar paling kenapa Allah berkata azab paling besar? Kalau Allah kata Allah akan azab di akhirat dengan azab, dah cukup kan? Kita dah tahu, dah boleh bayangkan macam mana azab Allah. Tapi Allah tambah satu lagi perkataan akbar. Ada mesej Allah nak sampaikan. Sebab Nabi dah sampaikan, mereka tak nak, mereka ingkar. Yalah, kenapa Allah sebut akbar? Boleh tak Allah sebut azab saja? Ataupun azab yaumal qiyamah? Boleh kan? Tapi kenapa? Apa perlu perkataan akbar? Bagi peluang sekian, peluang kedua, bagi takut lagi. Bagi takut dengan apa? Azab yang Akbar. Bila sebut paling besar, apa makna dia? Allah nak beritahu azab aku ni yang kemuncak dia. Tak ada dah azab yang lebih teruk pada mana azab yang paling teruk. Jadi sebenarnya perkataan akbar ni ada azab Allah ke ada rahmat Allah? Rahmat. Allah nak takutkan jangan kufur, jangan berpaling. Sebab apa? Azab Allah sangat-sangat besar. Kita manusia kalau kat dunia kena azab, contohlah kena potong tangan hidup-hidup kan, kena colek mata hidup-hidup, kita dengar, kita rasa apa? Itu baru dengar kan, kalau kita sendiri tempat tu. Tapi Allah nak begitu, itu adalah azab yang paling kecil. Bila dibanding dengan azab neraka. Bukan colek mata, bukan potong tangan, bakar hidup-hidup sampai hangus dan tukar kulit baru. Bakar hidup-hidup sampai hangus, tukar kulit baru. Berapa kali tukar? Berapa kali hangus? Non-stop. Sampai bila-bila. Jadi takutlah, jangan kufur. Jangan kufur. Ayat tu tidak akan lagi menyedihkan Nabi, Ustaz. Ayat tu bukan akan menyedihkan lagi Nabi. Dia tak, dia akhirnya bila yang pujuk Nabi ni siapa? Allah. Jadi bila Allah yang pujuk, Nabi akan redha. Allah kata kamu dah muzakkir cukup. Kamu tak perlu sedih. Kenapa nak sedih? Ini pilihan dia ke pilihan kamu? Mereka nak macam tu. Kamu dah berdakwah. Mereka dah tahu azabnya sekian-sekian. Tapi mereka nak. Itu pilihan dia. Kamu tak perlu sedih. Jadi Allah nak beritahu pada Nabi, jangan sedih. Sebab apa? Allah sayang pada Nabi. Kenapa kamu nak sedih benda yang tak perlu kamu sedih? Sebab kamu dah muzakkir. Orang macam kita, perlu tak sedih? Perlu. Dan Allah tak akan pujuk pun kita. Kenapa? Tak buat pun lagi. Tak buat apa, aku nak pujuk apa? Betul tak? Jadi, sekarang muhasabah diri kita. Aku memang belum tentu selamat. Sebab aku muzakkir pun tak. Tapi ada perangai musaitir. Dakwah tak, tapi nak orang tu beriman. Degil buat ni, betul lah. Dia tak berdakwah pun. Okey? Inna, sesungguhnya, ilaina, hanya kepada kami. Ni, ada Abu Jahal, Fir'aun kan? Ada kuasa hebat. Mungkin tak? Semua kesalahan mereka, semua kekufuran mereka, Allah akan balaskan. Mungkin ada orang tanya, boleh ke tak? Maka Allah jawab apa? Sesungguhnya hanya kepada kami pulang iyab apa dah? Kembalinya mereka. Jadi mungkin tak mereka terlepas? Tak mungkin. Sebab apa? Hanya kepada kami semua mereka kembali. Tak ada seorang pun terlepas. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis, semua. Tak ada satu pun terlepas. Kemudian semua lepas kembali buat apa? Lepas kembali kepada Allah. Habis macam tu je. Kemudian lepas kembali, sesungguhnya alaina, ke atas kami, hisabuhum, hisab mereka. Ini amaran. Amaran Allah kepada siapa ni? Yang tawalla dan kafar. Apa amaran dia? Satu, balik kepada Allah.
Kamu tak boleh lari. Yang kedua, bukan setakat balik, ada hisab. Bila ada hisab, mesti ada balasan. Sebab Nabi kata apa? Man husiba halak. Siapa je dihisab, maka dia adalah celaka. Siapa dihitung pada di akhirat besok, memang itulah tanda-tanda celaka. Belum terima balasan lagi, dihisab dah, dan itulah tanda celaka. Cuma hisab, orang beriman dihisab tak? Orang beriman dihisab tak? Tapi hisabnya berbeza. Macam mana? Hisab yang yasira. Macam mana? Hisab yang yasira, hisab yang mudah. Yang Nabi selalu berdoa kan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Macam mana hisab yang mudah? Allah panggil orang beriman di akhirat besok, bukan di khalayak ramai, sorang-sorang. Kemudian Allah tanya dosa kita satu persatu. Dan kita mengakukan. Dan masa itu kita dah yakin kita akan masuk neraka disebabkan dosa yang begitu banyak. Last sekali Allah kata apa? Sebagaimana dosa kamu kat dunia aku tutup, orang tak tahu, maka di akhirat aku ampunkan, masuk syurga. Itu hisab orang beriman. Tapi hisab orang tak beriman, Allah panggil dia khalayak ramai. Allah sebut satu-satu dosa daripada Adam sampailah kiamat, semua manusia tahu dosa orang tu. Tu bila dihisab macam tu, tanda celaka. Okey? Boleh? Jadi Allah sayang kita, nak melakkan azab yang paling besar ni, apa Allah buat pada kita? Salah satu cara lah Allah sayang pada kita, Allah tak nak kita ditimpa azab yang akbar. Apa Allah buat? Allah, apa dia? Di mana? Digambarkan macam mana? Itu tapi kadang-kadang dalam Quran ni bentuk ceritakan, orang tak takut sangat. Tapi ada satu cara, Allah buat cara yang kita rasa sehingga kita dapat elak daripada azab yang paling besar. Itu Allah sebut dalam surah Sejadah. Allah kata wala nuziqannahum minal azabi al-adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Surah Sejadah ayat 21. Cuba terjemah. Wala nuziqannahum, dan pasti kami akan timpa mereka. Ini Allah kata kami akan pasti menimpa mereka. Menimpa apa ni? Azab al-adna. Adna lawan akbar. Kalau akbar azab yang paling besar, al-adna azab yang paling ringan. Apa azab yang paling ringan ni? Azab apa yang paling ringan? Bukan. Itu dah betul-betul masuk neraka tu. Tak, ini Allah bagi sesuatu untuk mengelakkan kita daripada diazab yang besar dalam neraka. Mana Allah buat proses ni nak selamatkan kita daripada azab akbar, Allah buat di dunia. Jadi Allah kata kami akan timpakan mereka dengan azab yang paling kecil. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang paling besar di akhirat. Supaya apa? La'allahum, supaya mereka kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan azab kecil. Soalannya, apa azab yang paling kecil ni? Apa dia? Ya, sakit apa? Kecil manis ke? Kanser ke? Tak. Tengok, itu terdebur tu. Sebenar azab al-adna ialah apa saja musibah yang menimpa kat dunia, yang paling teruk semua adalah azab yang paling kecil. Bila dibanding dengan di akhirat. Jadi kamu rasa menderita macam mana pun, sebenarnya dia adalah paling kecil. Boleh faham? Jadi cara Allah nak selamatkan kita daripada azab yang paling besar di akhirat, caranya apa? Subhanallah. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang kematian anak, kadang-kadang kematian suami, kadang-kadang rumah terbakar, kadang-kadang kereta kena rompak kan. Jadi sebenarnya azab tu nikmat ke musibah? Nikmat ke musibah? Nikmat sebab apa? Ni.
Ha? Mana lebih nikmat? Potong jari ke potong kaki? Mana lebih nikmat, Fadil? Tak, ente tak ada pilihan. Ente diberi dua pilihan. Potong jari dengan potong kaki. Ha? Bila tak jadi potong kaki, hanya perlu potong jari. Ente rasa tak nikmat tu? Rasa nikmat sebab apa? Terlepas potong? Macam tu lah. Bila kita dapat azab kat dunia, musibah ni, kita rasa, ya Allah, dengan azab ni aku bertobat kepada Allah. Maka kita akan rasa azab ni adalah nikmat. Faham? Bila tu? Bila kita fikir ni, ya Allah, selamat daripada azab yang besar. Boleh? Itu tadabbur. Okey? Cukup lah? InsyaAllah. Kita habis surah Al-Ghashiyah. Fatih, tak nampak? Tak ni. Jadi soalan tadi tak terlepas. Kata kalau ustaz tak ambil upah, dia ada anak isteri, ada tanggungan, ada duit kereta, dia minyak nak bayar. Mana kalau dia tak mengenakan upah? Okey. Soalan, kalau ustaz tak ambil upah kan? Kalau ustaz tak ambil upah, macam mana nak makan? Tak, sebenarnya dua benda yang berbeza. Tak ambil upah dengan minta upah. Dua benda yang berbeza. Nabi kata apa? La nas'alukum rizqa. Kami tak minta upah. Kami tak minta. Kami tak tetap. Tapi kalau orang bagi, boleh terima tak? Boleh. Itu dua benda yang berbeza tu. Jadi bila dia tanya, kalau kita tak ambil upah, tak, kalau orang bagi ambil. Yang tak boleh apa dia? Minta. Bila kita minta, bila kita tetapkan harga, sebenarnya kita dah menjual agama. Kenapa kamu nak letakkan harga? Ini perintah Allah. Ini wajib. Bila Allah suruh letakkan harga? Kalau 1 jam, 500. Kalau PhD, 1000. Siapa yang suruh letak harga? Allah kata sampaikan. Yang tak boleh minta, yang tak boleh tetapkan harga. Kalau orang bagi, itulah rezeki yang Allah bagi. Subhanallah. Saya nak cerita pengalaman lah. Saya bila musim PKP ni, tak ada income saya 2/3. 2/3 kan? Katalah, ini contoh. Kalau biasa, contoh. Jangan bayangkan. Kalau biasa saya dapat 15k kan. Kalau tak ada 2/3, saya dapat berapa? 5k kan? Kalau biasa saya dapat 9k, kalau hilang 2/3, saya dapat apa? Tapi muka saya sebelum PKP dengan masa PKP sama tak? Ada nampak tak berkerut? Tak ada kan? Ada orang bagi rezeki pada saya. Student, mungkin dia dengar aku. Tapi saya nak bagi tahu belah pengalaman. Kalau kita yakin, ada je. Kelas tak ada, tapi orang bagi. Ada masuk dalam akaun saya 5k. Student. Satu minit pun saya tak mengajar masa tu. Sebab apa? Allah bagi. Allah bagi. Jadi sebenarnya masalah bukan masalah rezeki ni. Masalah keyakinan. Bila kita duk soal-soal nak makan apa, memang kamu tak yakin pada Allah. Mana mungkin kamu buat kerja Tuhan, tapi tak yakin pada Tuhan yang kamu buat kerja kerananya? Mana mungkin? Kan? Sebab tu, rezeki jadi sempit sebab kamu tak yakin pada pemberi rezeki. Kalau pemuda Kahfi boleh hidup dalam gua, ada income tak masa tu? Ada peti besi tak? Tak ada. Boleh hidup. Ustaz, dia tidur. Iyalah, itulah rezeki Allah. Kalau Hajar duduk tengah padang pasir, ada income tak masa tu? Ada tak Nabi Ibrahim tinggal duit 2,000 ke? Kalau habis, call saya lah, mesej saya. Tak ada. Tapi kenapa dia boleh hidup? Bukan 3 hari, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, bertahun-tahun. Dia tengah padang pasir.
makanan tak ada, suami tak ada, orang tak ada, pokok tak ada, sungai tak ada. Macam mana boleh hidup? Allah pemberi rezeki yang hidupkan dia. Bila tu? Bila dia ikut perintah Allah. Sebab itulah kisah Hajar dia sebut dalam Quran. Walaupun dia tak ada gaji. Kisah kita gaji puluh ribu, tak ada siapa nak sebut pun. Ha? Okey. Dah ada ketika kena angkat suara. Adakah dengan berinfak kepada orang yang menjalankan ya. Kadang-kadang kita tak mampu berdakwah. Kita berinfak kepada orang yang berdakwah. Jadi orang tu boleh berdakwah sebab infak kita. Kita juga pendakwah. Jadi muzakir ni berbagai-bagai bentuk. Kadang-kadang kita bercakap, kadang-kadang kita sediakan tempat, kadang-kadang kita bagi duit sehingga dia boleh berdakwah, dia boleh makan minum. Kita juga adalah pendakwah. Karena kita bagi duit, dia boleh berdakwah. Ya, kita pendakwah. Tapi kalau kita sendiri boleh berdakwah, lagi besar pahalanya. Sebab Nabi kata, la in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau kamu menyampaikan satu ilmu sehingga orang tu beriman, maka ia lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni harta yang paling mahal. Tengok, Nabi tak kata kalau kamu berdakwah sampai aku beriman, kamu dapat 100,000. Tak ada. Nabi bagi contoh apa dia? Contoh di akhirat besok. Ganjarannya lebih baik daripada harta yang paling mahal ketika itu. Jadi bergantung pada kita lah. Kalau kita percaya, kita akan semakin yakin. Kalau tak percaya, oh, itu perbandingan. Tak dapat pun, habislah. Memang sempitlah hidup. Ustaz, kalau dia ada peluang untuk berdakwah sendiri. Maknanya dia boleh keluar untuk berdakwah. Tetapi dia hanya sumbangkan duit dia ataupun biasa-biasa lah. Sebab itu pun salah satu unsur dakwah. Tetapi dia ada ruang dan peluang untuk keluar untuk berdakwah. Macam mana? Tapi dia tak pergi. Dia tak pergi, dia cuma salurkan duit macam tu. Tapi dia ada ruang untuk, sebenarnya dia ada ruang untuk keluar sendiri berdakwah. Tapi dia ambil yang ringan, dia salurkan duit saja. Oh, dia ada masalah sikit, ada masalah mental. Sebab apa? Berdakwah lebih baik. Dengan bagi duit, tiba-tiba dia buat yang kurang baik. Ada masalah tak? Masalah lah. Orang offer gaji 100,000 dengan gaji 10,000. Dia pilih gaji 10,000. Ada masalah tak? Ada masalah lah. Subhanallah. Semua kerja Nabi pergi berdakwah. Bahkan Nabi Musa pergi menghadap ke Firaun. Sebab apa? Kerja paling mulia. Tiba-tiba kamu tak nak pergi dengan alasan dah bagi duit. Ya Allah. Orang beriman ni dalam satu hadis, dia tidak akan puas buat kebaikan sehinggalah kemuncaknya dia masuk syurga. Makna apa tu? Dia akan buat apa saja, apatah lagi ganjaran paling besar, lagi dia berlomba. Fastabiqu al-khairat. Itu orang beriman. Sebab itulah Abu Bakar dah ahli syurga tak? Ahli syurga tak Abu Bakar? Tapi bila dia bagi sikit ke semua? Itu pun dia berdakwah, kan? Dan bila ada amalan sunat yang Nabi tawarkan, dia yang pertama berlomba. Satu hari Nabi tanya sahabat, siapa yang puasa sunat hari ni? Abu Bakar angkat tangan. Padahal dia ahli syurga dah. Siapa yang ziarah orang sakit hari ni? Abu Bakar angkat tangan. Padahal dia ahli syurga dah. Siapa yang bagi makan pada orang miskin hari ini? Abu Bakar juga angkat tangan. Ana. Padahal dia ahli syurga je. Jadi sifat orang beriman tak pernah puas daripada kebaikan. Sepatutnya. Oh, ini soalan Ashraf. Ni soalan ni dah selalu berulang ni. Kenapa Allah bahasakan dirinya kami? Ada dalam Quran Allah bahasakan ana. Ada Allah ketika Allah bahasakan dirinya ana, ada ketika Allah bahasakan dirinya nahnu ataupun kami. Sebab kami ni dalam masyarakat ada dua maksud. Pertama, menunjukkan ramai. Yang kedua, kami menunjukkan kebesaran orang yang bercakap walaupun seorang. Jadi Allah ketika menggunakan kami itu bukan makna Allah tu ramai. Sebagaimana tuduhan orang Yahudi, dia kata Tuhan ni sebenarnya ramai. Sebab tu Tuhan guna perkataan kami. Salah. Jangan baca ayat yang Tuhan guna kami saja, tapi bacalah wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Jadi bila Allah guna kami bukan menunjukkan ramai, tapi menunjukkan kebesaran Allah. Satu. Yang kedua, bila Allah guna kami itu biasanya Allah guna dalam bentuk perbuatan. Kami turunkan hujan, kami bagi rezeki, kami mencipta. Tapi bila Allah nak bagi tahu tentang dirinya, zatnya,
Allah guna perkataan ana ataupun aku. Wallahu a'lam. Macam mana nak berdakwah dengan kawan baik yang tak solat sebagai contoh dan dalam masa yang sama tak nak dia jauhkan diri dari kita? Kalau kita berani, ada keberanian dan ada ilmu, tadi kita dah sebutkan asas untuk berdakwah pada ilmu. Balighu anni walau ayat. Jadi kalau kita nak berdakwah pada kawan kita tak solat, jangan cakap kosong. Cakaplah daripada Al-Quran. Cerita tentang Al-Quran, cerita tentang hukum orang tak solat dalam Quran. Biar dia dengar ini kata-kata Allah, bukan kata-kata saya. Sangat-sangat berbeza orang dengar kata-kata kita dengan orang dengar kata-kata Tuhan. Sangat berbeza. Paling-paling kurang kalau dia tak terima kata Allah pun dia tak akan bantah. Sebab dia tahu ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak berdakwah pada kawan ke siapa? Pertama, asasnya ialah ilmu, iaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kena pilih keadaan, kena pilih tempat, suasana. Jangan ketika dia serabut, dia ada masalah, kita berdakwah. Kemudian yang ketiga, kena sabar. Kadang-kadang kita tak sabar kan. Berdakwah sekali je, dua kali je, give up, tinggalkan. Jangan ambil pengajaran daripada kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus, kenapa Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus? Sebab apa? Dia ada unsur tu. Musaitir. Dia marah sebab kaum dia tak beriman. Makna apa tu? Dia ada unsur macam, kamu mesti beriman. Maka dia merajuk. Jadi kalau Nabi pun ada juga buat silap, maka kita kena. Jadi kita kena sabar. Kena ingat, kita adalah muzakkir. Bila orang tak beriman, relax. Jangan marah. Teruskan berkawan. Ada dalilkah selepas salat fardu baca surah? Tak ada dalil. Tak ada dalil. Jamilah, Ahmad, tak ada dalil. Ini orang Melayu suka baca walaupun tak faham. Sebenarnya surah Taubah, surah At-Taubah kan, ayat akhir tu, ya Allah, saya nak sarankan semua yang baca ayat terakhir surah Taubah, cuba hayati maksud dia. Sebenarnya Allah nak bagi tu sifat Nabi. Sifat Nabi sebagai pendakwah apa dah? Azizun alaihi ma'anitum. Dalam ayat terakhir surah Taubah. Azizun alaihi ma'anitum. Apa makna? Nabi ni rasa berat bila umat dia tak beriman. Jadi jangan kamu baca saja tapi tak rasa berat, tak rasa sedih bila saudara mara kamu orang kafir tak beriman. Jangan. Baca ayat tu hari-hari tapi langsung tak rasa sedih. Mana kamu tak mentadabbur ayat tu. Yang kedua, sifat Nabi harisun alaikum. Nabi sangat tamak nak lihat orang lain beriman. Kita pula tamak nak diri kita je. Kita nak senang, kita nak berilmu, kita nak kaya. Orang lain kita tak fikir. Tapi ayat tu kita selalu baca. Jadi tadabburlah ayat terakhir surah At-Taubah. Baru kita sedar sebenarnya Allah nak cerita tentang diri Nabi. Inilah Nabi. Kalau kamu tak boleh ikut sifat Nabi sebagaimana dalam ayat tu, tak payahlah baca ayat tu. Mana ni? Tak, yang tadi surah Taubah ayat akhir kan? Itu dah habis dah. Mana ni soalan? Satu 28 lah. Ayat terakhir apa dia? Apa dia bunyi dah? Sambungan lah. Sambungan. Apa pendapat Ustaz situasi membunuh diri yang berlaku juga pada orang Melayu Islam? Kalau dulu jarang kita dengar berlaku. Puncanya sebab jahil agama lah. Jadi orang yang berilmu kena ambil tanggungjawab lah. Jangan kita kata lepas tangan je. Itu masalah dia lah. Tak. Orang yang bunuh diri ni sebenarnya punca utama jahil agama. Kenapa mereka jahil agama? Sebab orang beragama, ilmuwan tak menyapa mereka. Tak menyantuni mereka. Tak bagi ilmu pada mereka. Sebab orang ilmuwan kebanyakan fokus di masjid-masjid, di bandar-bandar kepada orang yang berduit saja. Jadi yang jadi mangsanya ialah orang miskin yang ada masalah kehidupan ni. Jadi santunilah mereka semua supaya orang di luar sana faham agama dan supaya kurang kes bunuh diri. InsyaAllah. Jika memberi nasihat dan tunjuk ajar pada kalangan keluarga sendiri, adakah dikira subhanallah, dakwah ni umum?
Saya tak sebut tadi, muzakkir tu ialah umum. Bukan pergi berdakwah jauh, bukan pergi berdakwah pada orang lain. Kita tegur anak kita, kita adalah muzakkir, kita pendakwah. Kita tegur suami kita yang merokok, kita adalah muzakkir. Kita tegur anak kita yang asyik buang masa dengan game, kita muzakkir. Kita suruh anak kita solat, ajar cara solat yang betul, kita pendakwah. Pendakwah terlalu luas. Boleh berlaku dalam rumah, boleh berlaku di masjid, boleh berlaku di kedai, boleh berlaku dalam kereta. Sebagaimana Nabi dakwah Abdullah bin Abbas ketika masih kanak-kanak di atas unta. Nabi berdakwah dengan Abdullah bin Abbas atas unta. Ya ghulam ihfazillah yahfazka. Wahai budak, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi dakwah ni jangan sempitkan hanya di masjid, hanya dalam bilik kuliah, tak. Dakwah ni umum. Kadang-kadang Nabi tegur anak-anak tiri dia cara makan. Bila Nabi makan dengan anak tiri dia, Nabi kata, ya ghulam, samillah. Itu dakwah lah tu. Wahai budak, baca bismillah. Wa kul biyaminik. Dan makan dengan tangan kanan kamu. Wa kul mimma yalik. Dan ambil yang dekat. Itu dakwah lah. Jadi tak perlu ada kelas, tak perlu masuk universiti, tak perlu ada silibus yang jelas apa semua. Kadang-kadang secara spontan. Wallahu a'lam. Soalan ni terkeluar daripada tajuk. Boleh kita amalkan doa nubuwah. Apa doa nubuwah? Saya tak tahu apa doa nubuwah. Yang saya tahu semua doa daripada Nabi doa nubuwah lah. Saya tak pasti tu. Kita tidak pandai berdakwah sebab selalu lupa dalil. Bolehkah kita pilih untuk berbuat baik, sikap baik dan diam? Tak pandai berdakwah sebab lupa dalil. Sebenarnya semua pendakwah asalnya semua tak pandai. Tak ada yang lahir-lahir pandai berdakwah. Bagi saya itu alasan. Kenapa kita suka beralasan nak mengelak menjadi orang terbaik? Ya Allah. Kenapa suka beralasan untuk mengelak daripada menjadi orang terbaik? Kalau bab dunia kita tak ada alasan pula saya tak pandai. Asyik ke depan je kalau bab dunia kan. Sampai kita naik pangkat, sampai pengarahkan, sampai ketua. Tapi kalau bab agama ni saya tak pandai, macam-macam lah. Tak, saya nak begitu. Semua yang jadi pendakwa sekarang, semua tak pandai. Apatah lagi yang revert tu kan. Yang revert daripada India, daripada China masuk Islam. Sebelum ni lagi teruk daripada kita. Zero. Tapi akhirnya sebab mereka ada kehendak, mereka ada usaha, Allah buka jalan, Allah permudahkan. Sebenarnya Allah nak tengok setakat mana kita nak menjadi orang terbaik. Kalau kita nak, kita usaha, benda akan menjadi mudah. Jadi jangan beralasan. Usaha, kalau lupa dalil tu sebab apa? Kenapa lupa dalil? Sebab kita tak nak hafal. Sebab kita sibuk dengan dunia. Bila sibuk dengan dunia, nak hafal Quran tak masuk. Jadi nak hafal Quran, nak hafal dalil ke, kena bagi masa khas. Kalau kita betul-betul berkehendak, kita akan bagi masa. Kita akan susun jadual kita. Masa ni untuk hafal dalil. 1 jam 1 hari. Cuba bayangkan sebulan boleh berapa banyak. Tapi kita tak berkehendak, maka kita tak kisah. Kita tak buat jadual, akhirnya kita buat alasan. Jadi saya nak dorongkan diri saya dan semua, jadilah orang yang terbaik. Yang Allah kata, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah tanya, siapa lagi orang yang terbaik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Siapa lagi? Mana tidak ada. Jawapannya tidak ada. Maka kena azam, kena usaha untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah. Wallahu a'lam. Hari Sabtu lalu ada tadabbur surah Ibrahim tak? Tak ada. Tak, tengok jadual, kita dah bagi jadual. Surah Ibrahim, hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Minggu ketiga tak ada. Mana yang lebih utama, beri makan orang miskin ataupun bagi kepada pendakwah? Tak, dua-dua utama. Kalau orang tu miskin, lapar, masa tu, bagi orang tu dulu. Jangan pergi cari pendakwah. Tengok keperluan. Bila orang tu memerlukan. Kalau orang miskin perlukan masa tu, maka utamanya bagi pada orang miskin lah. Pendakwah ni okey. Jangan risau pasal pendakwah. Saya tak pernah dengar lagi pendakwah mati kebuluran. Bahkan banyak pendakwah-pendakwah ni hidup mewah. Jangan risau pasal pendakwah. Ada soalan tanya zikir suara sir atau jahar selepas salat fardu. Tak, zikir yang ikut sunnah Nabi ialah zikir secara perlahan. Sebab kita nak puji Allah dan Allah tu maha mendengar.
Apa perlu kita kuat-kuat sampai mengganggu orang? Jadi dosa pula. Itu cakap Ibn Taymiyah berpendapat cara jahar itu adalah sunnah. Secara kuat itu adalah sunnah. Tak. Bacalah perhabis. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata jahar tu maksudnya bukan baca perlahan sampai tak dengar langsung. Dan jahar juga bermakna jangan sampai mengganggu orang. Jadi kalau kita baca, bunyilah. Tapi jangan sampai mengganggu orang. Ini kalau baca kuat sampai mengganggu satu masjid, itu tak boleh. Wallahu a'lam. Bolehkah kita pergi ke rumah orang yang kita tahu dia pandai baca Al-Quran dengan izinnya, orang itu kita mengajarkan membaca Al-Quran? Adakah itu dikira berdakwah? Ya. Kalau kita tahu dia tak pandai membaca Al-Quran, ya Allah, kita tahu dia tak pandai, kita pergi sukarela, ya Allah, besarnya ganjaran pahala. Sambil-sambil kita ajar Quran, kita ajar tadabbur. Kerja yang terbaik. Semasa merawat pesakit, kita minta pesakit berdoa untuk kesembuhan kepada Allah, termasuk kepada orang kafir. Adakah itu dikira berdakwah? Ya, berdakwah. Tapi jangan tunggu pesakit je baru nak berdakwah. Yang kat luar sana ramai lagi yang sakit, tapi sakit batin, jahil agama. Pergilah juga, jangan tunggu pesakit fizikal je. Orang beriman tak puas. Sebagai seorang muslimah, kita tidak digalakkan untuk bercampur gaul ataupun mendedahkan diri terlalu banyak. Bagaimana cara seseorang muslimah untuk berdakwah dengan setara? Sebenarnya betul lah, perempuan ni yang terbaiknya duduk di rumah dan jaga batas-batas pergaulannya. Tapi kalau kita nak berdakwah sesama perempuan pun banyak peluang, banyak ruang. Contohnya seperti adik-beradik kita, makcik-makcik kita, mak saudara kita. Kadang-kadang lelaki pun tak ada masalah kalau mereka adalah kerabat kita, pak saudara kita. Jadi sebenarnya ruang dakwah tu terlalu luas walaupun untuk wanita. Soalnya kita nak ataupun tak. Bagi saya lah, kalau kita nak bekerja dakwah, sebenarnya kita tidak ada waktu rehat. Tidak ada waktu free. Sebab tu Nabi sebaik-baik turun ayat, Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Wahai orang berselimut. Nabi tengah ketakutan dan Nabi tengah dalam selimut di waktu malam. Allah kata apa? Qum, bangun, fa'anzir. Bangun dan bagi peringatan, menunjukkan dakwah tu sangat-sangat penting. Tuhan tak kata pada Nabi ketika waktu pagi, ketika Nabi dah bangun pagi, tak. Ketika dalam selimut lagi Allah ingatkan, qum fa'anzir, bangun dan beri peringatan, menunjukkan dakwah tu sangat penting dan perlu dilakukan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Jadi kalau kita buat kerja dakwah walaupun dalam skop wanita sahaja, sebenarnya kita sebenarnya tak cukup masa. Berapa ramai wanita di luar sana kan? Kalau kita nak berdakwah boleh. Kalau tak ada tempat, bagi tahu saya. Saya boleh bagi wanita-wanita yang perlu dibimbing. Wallahu a'lam. Saya tak boleh imagine macam mana contoh yang Ustaz beri tadi. Setelah kita yakin pada Allah, ada saja orang sedekah yang tidak disangka-sangka. Tak payah imagine, tunggu je. Tak imagine. Dah kalau imagine tu macam tak yakin je. Sebab itulah contoh Maryam. Kan? Mak Maryam. Masa dia tengah syarat mengandung kan? Dia adalah seorang wanita. Kemudian syarat mengandung. Kemudian dia berseorangan. Bila nak rezeki, Allah suruh goncang pokok kurma. Dengan kudrat seorang wanita yang sedang syarat mengandung, kalau goncang pokok kurma, confirm takkan gugur buah kurma. Kan? Tapi kenapa Allah suruh goncang juga? Kenapa Allah suruh goncang? Allah boleh tak nak jatuhkan buah kurma tanpa digoncang? Boleh tak? Kenapa Allah suruh Maryam yang sedang lemah, syarat mengandung ni? Kenapa Allah suruh? Adakah Allah nak mendera Maryam? Mak Maryam. Allah nak, aku nak kamu usaha je. Jangan fikir, jangan bayangkan. Aku ni perempuan tak boleh. Jangan fikir. Buat je perintah aku bagilah. Itu keyakinan. Bila kita yakin, kita tak fikir lah. Sebab itulah kalau Hajar duk fikir macam kita fikir di Mekah, dia cabut lari dah. Tak sempat satu hari, terus cabut lari. Kejar Ibrahim kan?
Tapi sebab dia yakin kalau ini perintah Allah dan Allah sebaik-baik rezeki dan sebaik-baik pemberi rezeki dan aku taat perintah pemberi rezeki. Apa pula aku risau? Bila aku risau, aku tak yakin pada Allah. Kan? Kita sebagai anak duduk dengan bapa yang ada gaji pun kita tak risau. Betul tak? Duit kosong ni. Kita berjalan ke mana-mana dengan bapa. Duit kosong. Katalah kita dah besar remaja kan. Duit tak ada. Tapi ada bapa sebelah. Risau tak? Pergi masuk shopping. Duit 1 sen pun tak ada. Tapi risau tak? Bapa tak beli baju. Tak kan? Itu siapa tu? Bapa. Bukan sebaik-baik pemberi rezeki. Macam mana kita duduk dengan Tuhan tapi masih duduk? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Takkanlah Tuhan tu lebih teruk pada bapa kita. Maha suci Allah. Jadi tak payah imagine Kak. Tunggu je. Yang perlu kita buat apa dah? Risau. Aku buat tak kerja Allah ni? Dan bila aku buat ikhlas ke tak? Yang tu perlu kita risau. Yang rezeki jadi sempit tu, tengok cek maksiat kita. Tengok cek ibadat kita. Mesti ada masalah tu. Kalau rezeki kita sangkut-sangkut, cek maksiat. Jangan cek apa ni? Cek akaun. Adakah dakwah yang paling kecil? Ya Allah, kenapa nak buat yang paling kecil ni? Buatlah yang paling besar. Pernah tak minta kerja? Ada tak kerja yang gaji paling kecil? Tak ada kan? Jadi cuba kita berfikir tentang akhirat sebagaimana kita berfikir tentang dunia. Kalau dunia nak yang paling besar, dunia nak paling cantik. Tapi bila beragama, saya ni malu, saya ni tak ada dalil, saya ni buat sikit-sikit pun okey. Kenapa rendah cita-cita kita bila akhirat? Betulkah boleh qada solat sunat witir? Ya betul, ada dalil. Tapi kita qada dalam bentuk solat duha. Kalau kita biasa solat witir 3 rakaat, kita qada dengan solat duha 4 rakaat. Begitulah seterusnya. Tegur anak, isteri, suami dan lain-lain di semua keadaan. Di bawah itu umum. Jangan sempit definisinya. Dah? Bagaimana cara berdakwah terbaik kepada ibu bapa ataupun ibu bapa mertua? Pertama, tunjuk akhlak yang baik. Bahasa yang baik. Ibadat kita pun nombor 1. Solat awal waktu kan. Kita dengan anak pun tak panas barang kan. Bila tunjuk akhlak yang baik, itu dah sebenarnya kita dah berdakwah secara tak langsung. Dan bila orang tengok mak bapak kita ataupun mak mertua kita respect pada akhlak kita, kita bercakap pun dia akan mendengar. Dia nak terima, itu masalah dia. Kita muzakir, bukan musaitir. Tapi kalau kita pun kelang kabut, keluarga kita pun tak terurus, kita pun silap anak, kita marah, kita tengking, tiba-tiba kita nak berdakwah pada mak bapak, tak payahlah, tak payah. Orang tak akan dengar. Sebab apa? Dia tengok kita pun perlu didakwahkan lagi. Kenapa semakin saya ikut kelas tadabbur, saya rasa saya semakin kurang? Bagus. Itu positif. Bila kita ikut kelas tadabbur, kita rasa semakin kurang. Maknanya apa? Quran dah tunjuk siapa diri kita sebenar. Kita sebenar masih kurang. Kita sebenar banyak tak tahu. Itu akan jadi motivasi untuk kita terus belajar, terus tadabbur. Tapi kalau tak ikut kelas tadabbur, kita short sendiri. Kita tak akan belajar. Kenapa? Kita asyik rasa kita dah okey. Oh, bahaya tu. Allah kata apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa diri kamu okey. Jangan. Haram bila kita rasa diri kita dah okey, dah sempurna. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang sebenarnya bertakwa. Kamu rasa okey tapi sebenar kamu tidak ada takwa. Sebab itulah sahabat Nabi, walaupun mereka disebut sebagai ahli syurga, tapi mereka sentiasa rasa kurang. Mereka tak pernah rasa lebih. Umar Ibn Khattab, dia ahli syurga. Nabi kata syurga Umar ni paling tinggi. Antara syurga paling tinggi ialah syurga Umar. Tapi bila Umar dapat tahu senarai orang munafik yang Nabi bagi pada Huzaifah, terus Umar rasa dia mungkin termasuk dalam tu. Itu makna rasa kurang. Siapa tu yang rasa kurang ni? Umar. Siapa Umar? Ahli syurga. Kita ahli syurga pun tak, sahabat Nabi pun tak, sahabat Ustaz Mu'in pun tak. Tiba-tiba nak rasa okey. Oh, itu dalam bahaya tu. Jadi saya nak ulang. Bila kita ikut kelas tadabbur, kita rasa semakin kurang. Itu satu benda yang sangat positif.
menyebabkan kita tak akan tinggal lagi belajar. Sebab apa? Kita kurang. Orang beriman semakin dia bertakwa, semakin dia rasa tak cukup, maka dia akan gandakan lagi. Wallahu alam. Boleh kongsikan pada ihfazillah yahfazka. Hadis ni Nabi sebut kepada Abdullah bin Abbas masa menaiki unta, menunggang unta, dan hadis ni panjang. Cuma permulaan dia ihfazillah yahfazka. Makna dia, wahai gulam, Nabi ajar siapa ni? Nabi ajar akidah tapi budak. Mana budak boleh faham walaupun dia masih remaja. Nabi kata jaga Allah, maksudnya jaga agama Allah. Jaga perintah Allah, Allah jaga kamu. Jadi bila kamu tak jaga Allah, tak jaga perintah Allah, itu yang patut kamu risau. Tapi bila kamu dah jaga perintah Allah dengan sebab yang mungkin, jangan risau pasal rezeki, jangan risau pasal keselamatan. Sebab Allah jamin, Allah akan jaga kamu dengan syarat kamu jaga perintah Allah. Banyak padahal lah dulu. Kau apa je? Siapa yang ada soalan boleh PM saya. Kalau ada masa saya jawab insya-Allah. Kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.